Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar Ustazah harap semua sihat dan jaga kesihatan semasa musim COVID-19 ni, okey? Jadi sebelum Ustazah nak mulakan pembelajaran hari ni, sama-sama kita tanda tangan, kita baca doa bersama-sama, okey? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman ya rabbal alamin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita nak mulakan pembelajaran pada hari ini, saya harap semua dalam keadaan yang selesa dan fokus dengan pembelajaran pada hari ini. Okey? Sebelum kita masuk kepada topik kita pada hari ini, Ustazah akan tunjukkan satu video iaitu surah Al-Baqarah ayat 178. Ustazah nak masing-masing pelajar-pelajar semua dengar ayat Quran tu dan hayati dan faham maksud dia. Okey? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Jadi pelajar-pelajar semua dah dah tonton video yang Ustazah bagi tadi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 178. Jadi Ustazah akan baca maksud surah Al-Baqarah ayat 178. Okey? So jadi pelajar-pelajar kena dengar. Okey, maksud dia, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, balasan yang seimbang, dan perkara yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Maka sesiapa pembunuh yang dapat sebahagian keampunan dari saudaranya, pihak yang terbunuh, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik dalam menuntut ganti nyawa, dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu serta suatu rahmat kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas untuk membalas dendam pula, maka baginya azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Maka itulah dimaksudkan dengan ayat 178 dalam surah Al-Baqarah. Jadi ayat tersebut berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu qisas. Okey, Ustazah akan sharekan slide berkaitan dengan topik hari ini. Okey? Okey, murid-murid, jom kita tengok pengertian qisas. Okey, kita tengok pengertian qisas dari segi bahasa dan juga dari segi syarak. Okey, dari segi bahasa, qisas ni bermaksud mengikut kesan yang ditinggalkan. Dari segi syarak, ia adalah menghukum penjenayah sama seperti perbuatan yang telah ditinggalkan terhadap mangsa yang melibatkan fizikal, sama ada perbuatan membunuh ataupun mencederakan anggota. Okey, qisas ni dia sama seperti hudud. Maksudnya dia adalah satu hukuman yang memang kita tak boleh ubah. Dia hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan juga hadis. Maksudnya hukuman ni adalah muktamad. Contoh lain adalah sama seperti solat. Okey, solat ni walaupun kita solat 5 waktu, yang 5 waktu tu kita rajin macam mana sekalipun, kita tak boleh ubah rakaat solat itu. Kita kena ikut apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tengok pula jenis-jenis kesalahan yang boleh dikenakan qisas. Okey, dia ada 2 saja, iaitu pertama, membunuh dengan sengaja. Kedua adalah mencederakan ataupun memotong anggota badan orang lain dengan sengaja. Okey, kita tengok membunuh dengan sengaja dulu. Dengan sengaja iaitu dengan niat dan senjata yang boleh membunuh. Contoh, menikam orang lain dengan menggunakan pisau dengan sengaja. Okey, kat situ
menggunakan pisau dengan sengaja. Sengaja itu maksudnya dah niat. Kita nak buat benda tu, dah niat. Kita dah aim. Kita dah rancang baik punya dari A sampai Z. Kita nak bunuh orang tu. Contohlah kan. Itu dengan menggunakan pisau. Pisau tu adalah objek yang tajam. Objek yang tajam yang mampu untuk membunuh orang lain. Yang mampu menyebabkan kematian. Okey? Okey, yang kedua adalah mencederakan dan memotong anggota badan orang lain dengan sengaja. Okey, dengan sengaja maksud dekat situ adalah memang ada niat nak buat. Okey, memang kita ada niat nak cederakan orang tu. Okey, mencederakan kat sini bukan macam luka-luka ringan ataupun calar-calar sikit, tak. Kalau luka-luka macam tu tidak akan dikenakan kisos. Mencederakan dekat sini bermaksud sehingga menyebabkan hilangnya fungsi badan seseorang. Okay, contoh macam dipotong tangan. So, tangan ni banyaklah fungsinya untuk kita suap makanan, untuk kita menulis, untuk kita bawa kereta, semua tu lah kan. Okay, kalau dah potong tangan, kalau dah dipotong tangan seseorang itu, maksudnya hilanglah fungsi anggota badan tu, maksudnya fungsi tangan tu sendiri. Murid-murid saya semua okey? Boleh saya sambung lagi? Okay, alright. Okay, kita sambung kepada syarat pelaksanaan hukuman bagi perlakuan kisos. Syarat pelaksanaan bagi kisos pembunuhan ada 6. Okay, pertama, baligh. Kedua, berakal. Ketiga, bukan asal keturunan mangsa jenayah. Keempat, pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Kelima, setaraf dengan mangsa. Keenam, darah mangsa adalah terpelihara menurut Islam. Okey, pertama adalah baligh. Baligh ni maksudnya macam cukup umur. Cukup umur untuk pikul tanggungjawab dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga meninggalkan larangannya. Okey, kedua adalah berakal. Berakal ni maksudnya boleh membezakan antara baik dan juga buruk. Mana satu benda baik, mana satu benda buruk. Ketiga adalah bukan asal keturunan mangsa jenayah. Okey, maksudnya pembunuh itu adalah bukan darah daging ataupun keturunan mangsa. Mangsa maksudnya orang yang dibunuh tu. Okey. Keempat adalah pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Macam saya dah mention tadi, Ustazah dah mention tadi, sengaja tu maksudnya dah niat untuk bunuh seseorang itu. Kelima adalah setaraf dengan mangsa dari segi agama dan juga dari segi kebebasan diri. Dari segi agama iaitu agama Islam, maksudnya antara penjenayah dan juga mangsa, kedua-duanya adalah Islam, beragama Islam. Dan kedua-duanya juga merdeka, maksudnya bukan hamba. Okay, keenam adalah darah mangsa terpelihara menurut Islam. Maksudnya kita haram membunuh orang itu. Okay? Kalau contoh macam orang yang murtad. Orang yang murtad, kita boleh bunuh orang murtad tu dan kita tidak akan dikenakan hukuman kisos. Sebab apa kita tidak dikenakan hukuman kisos? Sebab darah orang murtad itu adalah halal untuk dibunuh. Murid-murid, untuk syarat pelaksanaan kisos, saya ada masukkan keyword. Keyword dia adalah 3B 2ST. 3B 2ST. 3B stand for baligh, berakal, bukan keturunan. 2ST sengaja, setaraf dan terpelihara. Okey, seterusnya adalah syarat pelaksanaan kisos bagi mencederakan anggota badan. Syarat pelaksanaan kisos bagi kecederaan anggota badan ada 8, iaitu pertama baligh, kedua berakal, ketiga bukan asal keturunan mangsa jenayah, keempat setaraf dengan mangsa, kelima kecederaan yang dilakukan adalah sengaja, keenam anggota yang dicederakan sama keadaannya dengan anggota yang dikisos, ketujuh persamaan anggota yang hendak dikisos dengan anggota yang dicederakan, ke-8 anggota yang dicederakan terputus daripada sendi. Untuk poin anggota yang dicederakan sama keadaannya dengan anggota yang dikisos, maksudnya tidak sah sekiranya tangan yang sihat diganti dengan tangan yang lumpuh. Tetapi sah hukuman kisos tersebut sekiranya
tangan yang lumpuh diganti dengan tangan yang sihat. Okey, kenapa tangan yang sihat tidak boleh diganti dengan tangan yang lumpuh? Perkara ini adalah atas budi bicara hakim, atas ijtihad hakim berdasarkan kepada syarak. Okey, untuk poin yang ketujuh adalah persamaan anggota yang hendak dikisos dengan anggota yang dicederakan. Maksudnya, kalau penjenayah tu potong tangan kanan mangsa, bagi hukuman kisos penjenayah itu adalah akan dipotong tangan kanannya juga. Begitu juga dengan tangan kiri, kaki kanan dan juga kaki kiri. Syarat pelaksanaan kisos bagi kecederaan anggota badan yang ke-8 adalah anggota yang dicederakan terputus daripada sendi. Okey, sekiranya mangsa hanya terdapat sedikit cala-cala ataupun luka ataupun terpotong tetapi tidak sampai ke sendi, penjenayah tidak akan dikenakan kisos. Jadi Ustazah akan tunjukkan satu video yang berkaitan dengan kisos. Jom kita tengok, okey? Jika seorang muslim telah membunuh seorang muslim, terus ia dijatuhkan hukuman pancung, apakah di akhirat nanti dosa membunuh itu tidak akan diadili di akhirat karena sudah diadili di dunia? Mohon penjelasan. Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya adalah hukum qisas disebutkan oleh para ulama jawabir wa zawajir. Dia mempunyai dua fungsi hukum qisas. Pertama di dunia sebagai jawabir, penutup dosanya. Yang membunuh di dunia lalu diqisas juga dibunuh di dunia, maka di akhirat dia tidak akan dihukumi dengan dosa pembunuhannya tersebut. Kenapa? Karena fungsi qisas jawabir. Jawabir itu artinya jabr, menutup dosa yang telah dia lakukan. Dan zawajir artinya apa? Menutup, memberikan peringatan keras untuk kaum muslimin agar jangan seperti ini. Itu fungsi dari hukum apa? Qisas. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang beriman, bertobat, beriman, beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang diganti dosa mereka dengan pahala. Makanya ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang berzina dan mereka sudah menikah, kemudian dirajam sampai mati. Ketika ada yang merajam dari para sahabat kemudian melaknat orang tersebut, maka kata Rasulullah SAW, la tan'anhu, jangan engkau laknat orang yang dirajam ini. Laqad taba taubatan lau qasama ala ahli Madinah ma wasi'atuhum. Sungguh orang ini sudah bertobat dengan sebuah taubat. Kalau seandainya jumlah taubatnya tersebut dibagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, masih akan tersisa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi tidak boleh kita menghina orang-orang yang sudah bertobat kepada Allah. Maka hukum qisas fungsinya jawabir, penutup dosa. Di akhirat dia tidak akan dihisap atas pembunuhan yang dia lakukan tersebut. Cuma bukan berarti dia tidak dihisap atas dosa-dosa lainnya. Mungkin dia punya dosa-dosa lainnya. Allahu a'lam. Okey, pelajar semua. Okey, seterusnya kita akan main Kahoot. Jadi Ustazah dah pun sharekan link dan nombor pin dekat ruangan chat. Jadi kamu boleh tengok. Tekan link tersebut dan masukkan nombor pin serta nama kamu. Okey, jadi Ustazah akan sharekan screen. Masuk sekarang. Okey, semua dah masuk. Ustazah nak jelaskan sedikit. Okay, soalan hanya ada 10 soalan sahaja dan soalan semuanya berkaitan dengan topik kisos yang ditayangkan tadi, dan setiap soalan hanya diberi 20 saat sahaja untuk kamu fikir jawapan ataupun tik jawapan tersebut. Okey, semua dah ready? Ready, Ustazah. Dah Ustazah. Okey, kita start ya. Okey, 1, 2, 3. Okey, jenayah dalam Islam, kisos. Okey, soalan pertama. Pengertian kisos menurut bahasa adalah?
Ada satu jawapan je. Okey, jawapannya adalah mengikut kesan yang ditinggal. Okey, 3 orang jawab betul. Okay, tak apa. Okay, next. Soalan kedua. Oh, Nabila mendahului tempat pertama Berikut merupakan jenis kesalahan kisos kecuali, maksudnya bukan jenis kesalahan kisos lah. Okey, jawapannya adalah memukul mangsa dengan tongkat. Okey, seterusnya. Okey, Nabila Siti tempat pertama, okey. Kedua Auni, ketiga Iwani dan keempat Maisarah. Seterusnya contoh bagi kisah lah. Situasi bagi kisah Okey, jawapannya adalah menikam orang lain menggunakan pisau dengan sengaja. Okey, seterusnya. Wah, Nabila straight, betul. Okey, soalan keempat. Berikut merupakan syarat pelaksanaan kisos bagi jenayah pembunuh kecuali, maksudnya bukan syarat pelaksanaan kisos bagi jenayah pembunuh. Okey, jawapannya pembunuh terdiri daripada bapa, ibu dan ke atas. Okey, seterusnya. Alright. Okey, soalan kelima. Manakah persamaan anggota yang hendak dikisos dengan anggota yang dicederakan? Ya, anggota yang dikisos dengan anggota yang dicederakan. Okey, jawapannya kaki kanan dengan kaki kiri, dengan kaki kanan. Okey, anggota yang dikisos mesti kena sama dengan anggota yang dicederakan, tak boleh lain. Okey, okey, seterusnya. Okey. Okey, seterusnya soalan 6 hingga soalan 10 berbentuk salah ataupun betul. Okey. Soalan nombor 6, maksud membunuh dengan sengaja adalah dengan niat dan senjata yang boleh membunuh. Betul ataupun salah? Jawapan dia adalah betul. Wah, Akila dah mengenali Nabila dah. Soalan 7, terdapat 5 syarat pelaksanaan hukuman bagi pelakuan kisah membunuh. Okay, ini ada dalam slide video tadi. Betul ke ada 5 syarat pelaksanaan hukuman bagi kisah? Betul ataupun salah? Okey, jawapan dia salah sebab sebenarnya ada 6 syarat pelaksanaan. Okey. Okey, seterusnya. Lawan. Okey. Soalan ke-8. Okey, maksud setaraf dengan mangsa adalah kedua-duanya orang Islam. Mereka itu maksudnya bebaslah, kebebasan.
Okey, jawapan dia adalah betul. Okey, seterusnya. Okay, soalan ke-9. Kisas dilaksanakan ke atas anggota yang cedera seperti cala atau luka tetapi tidak sampai ke sendi. Okay, betul atau salah? Jawapan dia salah sebab anggota yang dikisos tak boleh dilaksanakan kalau anggota tu cala ataupun terluka. Okay, seterusnya. Hukuman kisos wajib dilaksanakan kecuali wali ataupun keluarga pemangsa memberi kemaafan. Okay, betul ataupun salah? Okey, jawapan dia adalah betul. Okey, kita tengok kepada siapa yang dapat tempat pertama, kedua, ketiga untuk skor. Okey, tempat ketiga Maisara. Tempat kedua Nabila. Okey, dan tempat pertama Aunia Akila. Okey, tahniah semua. Okey, yang tak dapat tempat pertama, kedua, tak apalah, boleh usaha lagi. Ini hanya sekadar quiz saja. Nanti exam betul-betul jawab betul-betul. Okey, jawab elok. Jadi maka tamatlah permainan kita hari ini. Jadi Ustazah akan serahkan kepada Ustazah Aino untuk merumuskan pengajaran dan pembelajaran hari ini. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Okey, secara kesimpulannya berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kisos. Yang mana kisos ni kita boleh rumuskan adalah sebuah keadilan yang mana keluarga si mangsa menuntut keadilan terhadap kematian ataupun disebabkan dibunuh dengan sengaja oleh si pelaku. Maka keluarga si mangsa ni perlukan keadilan ke atas kematian tersebut dan pelaku tu perlu dikenakan hukum kisos menurut jenayah menurut undang-undang Islam. Okey, jadi pelajar pun dah tahu apa syarat maksud dari segi sudut bahasa, istilah kisos, dalil kisos, syarat pelaksanaan kisos, pembahagian kisos. Okey, jadi Ustazah pun dah buat kahut dan nampaknya memang pelajar-pelajar memang fokus pada pembelajaran kita hari ini. Jadi kita tutup majlis kita tutup dengan pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okey, terima kasih semua.
Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih, Ustazah.